Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang dan juga ruang untuk melaksanakan solat fardu Jumaat yang ditaklifkan kepada kita. Tiap-tiap minggu hari Jumaat kita datang untuk melaksanakan ibadat solat fardu Jumaat. Saya juga sebagai wakil daripada AJK Penaja Surau Al-Qudus mengucapkan terima kasih banyak kerana memilih surau ini untuk melaksanakan ibadat fardu Jumaat ini. Terima kasih. Jadi pada hari ini sementara kita menanti azan yang akan berkumandang lebih kurang 30 minit. Lepas daripada azan sekejap lagi kita akan dengar khutbah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dadak sini, abang-abang, adik-adik, kalau dilihat kepada situasi kita sekarang ini, kita sudah tak lama lagi nak menjengak bulan Ramadan. Beberapa hari je lagi, iaitu 11 hari lebih kurang. Sejak bulan Rejab lagi kita dah berdoa. Kita baca doa apa? Yang mana doa ini terdapat dalam hadis Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rejab. Kemudian bulan Sya'ban. Kemudian kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sebenarnya tuan-tuan, abang-abang, adik-adik sekalian, persediaan bulan Ramadan itu bukanlah ketika bulan Ramadan, tapi sebelum lagi daripada itu. Dilihat peristiwa ataupun apa yang berlaku dalam bulan Rejab, kemudian hadis yang berkaitan ataupun peristiwa juga yang berkaitan dalam bulan Sya'ban. Kedua-dua bulan ini menjurus kepada menjadikan kita ini insan yang lebih baik, insan yang lebih positif, insan yang lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh bulan Rejab. Rejab ini kalau dilihat dalam sejarah, Rejab itu ada maksudnya tersendiri. Antaranya, Rejab itu perkataan Arab juga memberi maksud Al-Asam. Al-Asam maksud dia bisu, sunyi, tak boleh cakap apa-apa. Jadi apa kena mengena bulan Rejab dengan Al-Asam ini, sunyi dan bisu dan sebagainya? Ini kerana bila datang bulan Rejab, yang mana bulan Rejab ini salah satu daripada bulan haram. Bulan haram ada 4. Kalau anak-anak tanya, kita jawab. Bulan haram tersebut ada 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berpisah. Apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Jadi Arab dahulu zaman jahiliah, apabila datang bulan-bulan haram, mereka tak berperang, tak bergocoh, tak nak bergaduh. Sebab tu antara nama disebut Rejab ni senyap sunyi daripada berlaganya pedang-pedang ataupun tombak ataupun kuda perang. Tak ada pergaduhan.
Tapi kita dalam bulan Rejab tak tahulah, kita tepuk dada tanya iman. Tak bergaduh secara realiti, bergaduh dalam alam maya. Contohlah, sampai sekarang duk bergaduh kalau melibatkan ahli politik. Kita bukan ahli politik, kita bukan siasi, kita marhin. Maknanya dalam bulan Rejab tersebut menunjukkan kena ada aspek positif. Semangat bulan Rejab apa? Buat perkara yang baik-baik. Itu bulan Rejab. Mari dalam bulan Syaban, kita baru je lepas pertengahan bulan Syaban. Apa dia antara hadis Rasulullah SAW menyebut, yang maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan dirinya pada pertengahan bulan Syaban. Untuk apa? Untuk, kalau tengok dalam matan hadis tu, fayaghfir li jami'i khalqihi. Fayaghfira, untuk mengampunkan li jami'i khalqihi, untuk mengampunkan kesemua makhluknya, kecuali antara disebut di sini ialah dua orang, dua jenis makhluk, dua jenis manusia. Illa li musyrik atau masyahin, kecuali orang yang syirik dan juga orang yang masyahin. Masyahin ni kalau pergi negara Arab, kita semua ni tak boleh lepas daripada handphone, gadget dan sebagainya. Habis je bateri handphone, kita semua risau. Kalau pergi kat Masjid Nabawi contohlah, ada tempat khas untuk apa? Charge handphone. Tak kerti nak cakap Arab, kita boleh tak apa letak. Tapi orang Arab juga sebut, dalam ni Rasulullah sebut hadis tu, dua jenis orang ni tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama syirik, yang kedua masyahin. Masyahin ni asal maksud dia pecah ataupun panas menggelegak. Jadi orang Arab kata nak cas tu syahan. Wen syahan. Syahan tu cucuk. Bateri wen syahan wassalah. Cucuk. Jadi masyahin ni menggelegak dalam diri kita ni, menunjukkan bila tengok dalam hadis Rasulullah apa maksud dia, iaitu seseorang yang suka kepada permusuhan bersama adik-beradiknya, bersama kawan-kawannya ataupun bersama manusia yang lain. Bila tengok balik dua-dua hadis berkenaan bulan Rejab, peristiwa yang berlaku bulan Rejab, juga hadis berkaitan dengan Syaban, kedua-dua ni nak menunjukkan apa? Kita nak menjadi insan yang lebih baik. Tak nak bergaduh dengan orang. Nak tegur pun tegur dengan baik-baik. Lebih-lebih lagi kita pula duduk kalau kawasan PPYM Sadri, PPYM Jintan, kemudian belah sana ada Raudah, apa kat surau Raudah ada blok kawasan 1C. Duduk pula kawasan apartmen, wah asyik berbalah apa? Parking, contohlah. Buka lah WhatsApp group, Telegram group, Allahu Akbar tu dia punya aktif, dia sampai kita kenal lah mamat tu dalam group tu. Tapi cara teguran ni kadang-kadang macam tak beretika pun ada. Tapi dalam masa yang sama, tegur kena menjaga akhlak, kena menjaga hubungan sesama Islam. Jadi tuan-tuan, bila melihat kembali hadis yang berkaitan dengan Rejab dan juga Syaban, semuanya menjurus kepada aspek positif. Jadi saya nak flashback balik 18 hari bulan 3 2020. Sekarang dah 1 hari bulan 4 2021. Lebih kurang setahun setengah bulan kita tak bersolat. Bukan tak bersolat, kita berada dalam SOP yang baru. Kemudian daripada tempoh tersebut, daripada 18 hari bulan 3 sampai 2020, berapa lama kita tak semayang Jumaat? Lebih kurang 6 hingga 7 minggu. Kalau sahabat-sahabat yang di Selangor, lagi lama mereka tak solat berjumaat. Jadi saya nak bawa satu hadis berkaitan dengan kelebihan solat Jumaat ini. Nak flashback balik, bagaimana kita dulu sebelum zaman Covid, solat Jumaat kita tak pernah datang awal macam ni. Termasuk hak cakap ni tak? Sebab apa? Belum azan lagi. Pergi mana? Pergi makan dulu kat mana? Alamanda. Pergi makan dulu kat mana? Food court Persir 16. Sekarang pula ada tempat baru, Syafberi.
Perasan tak? Tapi sejak ada SOP, semua pakat-pakat nak datang solat Jumaat awal. Tepuk dada, tanya selera. Tepuk dada, tanya iman. Sebab apa? Takut terlepas sembahyang Jumaat. Kalau flashback balik, Allahu Akbar, dapat kebenaran solat Jumaat. Lepas berapa minggu tu, kita masuk masjid besi. Hari tu kita sembahyang masjid besi sebelum ada surau Jumaat. Dibuka makin banyak di Putrajaya ni. Duduk masuk masjid besi beratur, Allah, nikmatnya dapat masuk solat Jumaat. Masuk awal tu. Sebab apa? Tak nak terlepas daripada solat Jumaat. Takut terlepas. Dah lama, selama ni kita duduk belajar. Dengar ustaz-ustaz ada menyebut dalam hukum fiqah 3 kali tak sembahyang Jumaat. Apa dia? Kita pun tahu apa hukumnya. Tiba-tiba 6 minggu, 7 minggu tak sembahyang. Tiba-tiba kita boleh cerita balik kepada generasi-generasi akan datang. Nak flashback itu je. Kemudian datang SOP solat Jumaat. Beginilah. Kemudian nak buat sembahyang tarawih 11 hari lagi 10 hari. Begini juga SOP-nya juga. Yang diarahkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kena catat nama dan sebagainya. Mula-mula tu main ramai lah. Tapi lepas 8 tu kita faham masing-masing sibuk. Dalam tempoh kita COVID-19 ini, banyak kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Antaranya solat Jumaat. Tapi nak flashback tak apa. Apa dia kebaikan yang antara kita duduk dalam rumah lama? Yang mana Quran sebut dalam rumah tu merupakan sakinah, ketenangan. Kemudian dalam Quran juga sebut rumah ni sebagai apa, tempat bersama isteri ada sakinah. Rumah juga waktu malam disebut dalam surah An-Naml yang tasalu sebut ketenangan tidur malam. Alhamdulillah. Dapat pula bersolat tarawih bersama keluarga tahun lepas lah. Sampailah hari raya Aidul Fitri. Pakat-pakat tangkap gambar letak, oh ayah aku hari ni jadi tok khatib. Pakat-pakat cari tiang apa, kayu nak jadikan tongkat. Jadi saya nak menarik perhatian semua. Di manakah kita esok lepas habis COVID-19? Dalam aspek solat Jumaat. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ada dinyatakan. Yang mana dalam Sahih Bukhari hadis bernombor 841. Dalam Sahih Muslim dalam hadis bernombor 850. Bab apa? Fadlul Jumaah. Saja saya nak sembang highlight benda ni, kenapa? Bukan apa. Nak esok tengok habis PKP, habis COVID-19, adakah kita masih lagi mencari fadilat solat Jumaat seawal begini? Mungkin ada yang dah dengar hadis ni, tak apalah, sebagai ulang kaji balik, sebagai murajaah. Kalau belum dengar, sama-sama lah kita dengar. Sebagai apa? Ransangan kita nak buat kebaikan. Ya, di sana COVID-19 ada benda-benda yang negatif, tapi juga ada benda-benda yang positif untuk kita. Jadi hadis berkaitan kelebihan Jumaat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2-3 hadis tapi semuanya berkaitan dengan solat Jumaat. Kata Rasulullah, man raha fi sa'atil ula, ataupun ada satu lagi hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ra'ihu ilal Jum'ah. Man raha, siapa yang pergi, ar-ra'ihu ataupun orang yang pergi, ila al-Jum'ah, ke solat Jumaat, menuju solat Jumaat. Ar-ra'ihu ataupun raha. Kalau orang belajar bahasa Arab, ustaz tiba-tiba ra'ihu tu pergi, kenapa pula? Bukan al-haba yadhabu kan? Zahib. Betul juga. Itu perkataan yang lain. Kalau kita perasan apabila sampai di immigration di Arab Saudi untuk menunaikan umrah ataupun haji, pegawai immigration dia kata apa? Ya Allah, roh. Hang kasar sungguh Arab kasar-kasar Arab, hati lembut.
Lembut-lembut Melayu, hati keras. Tak boleh tanya siapa, hampa cari diri sendiri. Sebab kita duduk lama kat Arab tu, hampir 6 tahun, kita tahu lah. Dia sebut roh. Roh tu masuk, pergi. Jadi nampak pasal rupanya ada dalam hadis Rasulullah, man raha ar-ra'ihu ila al-jum'ah, sesiapa yang pergi ke solat Jumaat fi sa'atil ula, ada 5 masa. Pada waktu yang pertama, fi sa'atil ula, kata ulama, disebut masa yang pertama untuk pergi Jumaat itu ada perbezaan pendapat. Yang pertama setelah terbit fajar. Ada yang menyatakan setelah terbit matahari. Ada yang menyatakan sebelum azan berkumandang. Jadi kita baca hadis ini, tengok di mana pahala kita yang kita akan dapat apabila kita datang solat Jumaat, dan bandingkan apa yang kita buat sebelum PKP COVID-19 dengan SOP yang kita follow ni. Jadi kata Rasulullah, man raha fi sa'atil ula, siapa yang pergi Jumaat pada masa yang pertama, faka'annama qarraba badanah, faka'annama, dia seolah-olah melakukan korban. Korban seperti hari raya Aidul Adha. Tahun lalu kita tak sempat nak korban. Sebab apa? Maklumlah semua. Dekat surau Desa Pinggiran Putra ada satu surau Al-Ikhwan. Kami tak boleh korban kalau tak ada bangla. Habis mana orang kita? Orang kita tak apa nak kuat tu, dia tak apalah. Bangla pun ramai dah pakat, kena hantar balik negara masing-masing. Jadi kata Rasulullah, sesiapa yang datang waktu solat Jumaat, waktu pertama, masa pertama, dia seolah-olah melakukan korban, faka'annama qarraba badanah, melakukan korban seekor unta. Unta berapa harga? Hampir sama dengan motor Honda yang baru nak keluar tu. Apa Honda skuter berapa 11,000 kan? Ha. Kawan-kawan semua dah WhatsApp dah tanya, "Weh, best motor ni kita pun." Selagi pinggang aku dah okey, umur dah 43, aku pakai LC lagi sampai sekarang. First generation. 43, boleh main bola, main futsal, malah nak main atas tu. Dia pajak kita pergi. Seolah-olah melakukan korban seekor unta. Nak tunjuk value cukup tinggi bagi orang yang datang solat Jumaat pada waktu yang pertama. Unta lah ni, kalau di Saudi paling kurang harga dia RM15,000. Agak-agak kita boleh ke korban seekor unta dengan RM15,000 ataupun RM15,000 kita seorang? Tak boleh. Tak mampu. Tapi pahala tu ada apa? Datang solat Jumaat awal. Sekarang alhamdulillah semua dapat pahala seperti seekor unta. Apa mengorbankan seekor unta. Tapi kalau sebelum PKP, belum azan lagi, mungkin masing-masing tengah makan di alam anda, mungkin masing-masing makan masuk kita juga. Waktu yang pertama, wa man raha fi sa'ati tsaniyah, sesiapa yang datang pada waktu yang kedua untuk bersolat Jumaat, faka'annama qarraba baqarah, faka'annama qarraba baqarah, seolah-olah dia melakukan korban seekor lembu betina ataupun lembu. Lembu ni pun mahal juga. Kalau setahun yang lepas, berapa ramai orang dah book kerbau, berapa ramai yang dah orang book lembu. Sebab apa? Nak buat kenduri kahwin. Tiba-tiba PKP tak boleh rentas negeri dan sebagainya. Habis semua toke-toke lembu, toke-toke kerbau pening kepala. Orang dah bayar deposit, nak pulang ke macam mana? Bila kita tanya ada kawan-kawan ada, kita sedekah je lah. Ada yang bagi dah, minta balik pun ada. Nak kata apa? Bila kita tengok dalam hari raya Aidul Adha, lembu itu dikongsi sebanyak 7 bahagian ataupun 7 orang. Melainkan yang betul-betul ada kemampuan, dia boleh bagi seekor lembu.
Kalau kita di Putrajaya ni, MP Putrajaya bagi. Tak apalah dia mampu. Kita kongsi satu keluarga, 7 bahagian. Maknanya apa? Pahala juga besar level pahala apabila datang solat Jumaat pada masa yang kedua. Masa pertama tadi apa? Seekor unta. Jadi siapa-siapa yang berkesempatan diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk ke belah sana umrah dan juga haji, umrah lah kot. Kalau makan unta jangan makan banyak-banyak lah. Sebab unta daging dia panas. Panas daripada kambing ni. Bahaya si unta ni. Kalau dapat pergilah. Bila tengok balik hadis Rasulullah SAW ni, 2 masa ini mendapat pahala yang cukup besar. Mungkin sekarang harga lembu dah naik ikut, tak tahulah, mungkin dah 8,000 ke 10,000. Sebelum PKP tu mungkin 7,000. Tinggi value tu. Alhamdulillah, kita semua dapat datang awal. Masa kedua pun dapat besar ni. Kemudian wa man raha fi sa'ati tsalitsah. Sesiapa pula yang datang pada waktu yang ketiga untuk melaksanakan solat fardu Jumaat, faka'annama qarraba kibshan. Dia seolah-olah melakukan korban seekor kibas. Binatang besar juga. Besar belaka. Allahu Akbar. Yang mana kita pun tak mampu nak beli. Dapat duit air sinar pun senyum dan juga bersinar-sinar kat muka. Tapi nak bagi sedekah untuk apa? Korban lembu, korban unta, tak ada kot kita ada ke benda yang perlu didahulukan. Ini pula minggu depan budak-budak tingkatan 3, 4, 5 pula masuk sekolah. Kena pula budak-budak anak-anak nak masuk asrama tu, dia kita first time anak masuk asrama, anak sulung baru tingkatan 1 nak masuk asrama. Habis kat RM1,000. Habis kat RM1,000. Tu belum anak kedua lagi, anak ketiga, 4, 5. Tapi tu ada rezeki juga, alhamdulillah. Bila tengok balik pahala yang disebut oleh Rasulullah tentang solat Jumaat, 3 masa ni sebelum sampai azan, waktu azan masuk. Ya Allah, di manakah kita sebelum PKP 13 hari bulan 18 hari bulan 3 2020. Mungkin bulan 6 kita start sembahyang Jumaat tahun lepas. Di manakah kita sebelum itu? Lepas PKP wallahu a'lam. Mungkin lambat datang, kat 1.5 datang. Sebab apa sekarang? Sebab ada SOP. Itu dah 3 masa kita sebut. Siapa yang datang waktu masa pertama ke solat Jumaat, waktu yang kedua, waktu yang ketiga. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah. Sesiapa pula yang datang pada waktu yang keempat untuk melaksanakan solat Jumaat, faka'annama kharraba. Arab sebut dujajah. Hadis ni dujajah, orang belajar bahasa Arab faham apa dia dujajah. Dujajah ni kalau tengok cerita Upin Ipin, mereka suka makan anak ni. Bila ada anak kan, bila ada anak ni kadang kita layan juga anak-anak punya minat. Tengok, layan semua. Daripada tak tahu jadi tahu. Orang kata dulu waktu muda-muda layan lagu rock, dia. Bila ada anak-anak tak layan lagu rock dah. Layan lagu apa? Didi, Omah Hana. Allah, nak kata apa? Minat dia tu. Minat dia kita pun kena. Allah, dah ada anak terpaksa lah juga. Masa keempat, sesiapa yang datang pada waktu yang keempat untuk melaksanakan solat Jumaat, faka'annama qarraba dujajah. Seolah-olah dia melakukan korban seekor ayam. Allah, kecilnya pula. Tadi 3 pahala yang pertama, 2, 3, semuanya besar-besar. Unta, lembu, kibas. Mai waktu yang keempat, faka'annama qarraba dujajah. Sekarang berapa ringgit ayam? Kalau pergi pasar Persin 16, pergi pasar Persin 8, seekor ayam sekilo lebih kurang RM7.5. Semua mampu. Tapi dapat juga pahala. Tapi value dia
Tu dekat-dekat dah nak azan tu. Mungkin waktu sekarang tu. Teringat dulu tahun 95, 96. Umur 17, 18. Tiap kali cuti panjang saya ada brother tu ajak tokek ayam dekat Cokit, pasar Cokit. Waktu tu apa? Ayam baru RM3.5. Cuti sekolah hujung, cuti sekolah tiap-tiap tahun bulan 12 pergi kerja dengan dia. Dapat gaji hari RM50. Allah, behu. RM50 tahun 96, 95. Waktu tu kita semua tahu isi minyak dekat motor EX5 RM2 dah penuh. Naik bas mini wilayah, bas paling bising di Kuala Lumpur tu, tambang bangunan Kupang. Ingat lagi boleh masuk. Konduktor kata masuk tu, dia macam tin sardin zaman tu lah. Cuma nak cerita apa? Pahala yang keempat, sesiapa yang datang waktu Jumaat untuk masa yang keempat, seolah-olah melaksanakan ibadat korban itu dengan melakukan korban seekor ayam. Waktu yang kelima, man raha fis sa'atil khamisah, sesiapa yang datang pada waktu yang kelima, faka'annama, dia seolah-olah qarraba, melakukan korban. Agak-agak apa pula. Tak ada, hari ni semua just reflection diri kita je. Tengok di manakah kita sebelum PKP, waktu PKP, dan esok kita pun tak tahu, mungkin lepas 2 tahun pula keadaan kembali normal. Di manakah kita dalam aspek solat Jumaat? Jadi masa yang kelima, kita tengok ulang balik. Masa yang pertama, seolah-olah melakukan korban seekor unta. Masa kedua, pahalanya seolah-olah melakukan korban seekor lembu. Masa ketiga, seolah-olah melakukan korban seekor kibas, 3 binatang yang besar yang kita tak mampu nak beli. Masa yang keempat, melakukan korban dengan seekor ayam. Ayam sekejap je, tak payah nak takbir lama-lama, potong putih, okey, alhamdulillah selamat. Tapi value kecil. Siapa yang datang waktu yang kelima, hampir-hampir nak waktu azan solat Jumaat, lebih kurang 10 minit lagi, lagi mau 10 minit lagi. Faka'an nama, agak-agak siapa boleh teka? Ada yang pernah dengar kot hadis ni? Kalau pernah dengar tak apalah, simpan jawapan. Faka'annama qarraba, dia seolah-olah melakukan korban baydatan, baydah ataupun bayd. Hak ni pun makanan favourite juga. Agak habis semua lauk dah habis, hak ni kita buat. Dia sebuti harga lebih kurang 4 kupang, 10 lebih kurang RM4, iaitu seolah-olah dia melakukan korban dengan sebiji telur. Allah, telur je pahala untuk orang yang datang waktu yang kelima untuk melaksanakan ibadat fardu solat Jumaat ini. Bila tengok balik 5-5 ni, di manakah kita sebelum PKP? Kalau perasan lah, saya duduk sembahyang dulu, saya ni kerja dekat Bandar Baru Bangi, ngajar tak jauh daripada Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Waktu 12 suku, student lelaki, cikgu lelaki dilepaskan untuk berjalan pergi ke Masjid Al-Hasanah. Sampai lebih kurang 12.30. Kalau siapa yang biasa solat di Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi, dia punya kawasan parking luar, kat luar tu kawasan parking, dia orang dibenarkan berniaga, ada peniaga-peniaga ramai jual macam-macam. Bajunya, makanannya, macam-macam ada. Nasi Arab, nasi berani, nasi apa, macam-macam nasi lah. Bila masuk ke dalam masjid, tengok siapa yang duduk depan. Kebanyakannya siapa? Pangkat ayah-ayah kita, AJK. Alhamdulillah, tiap-tiap kali Jumaat dia pun dapat pahala yang cukup besar, sebab pun datang cepat. Tapi hal lain-lain, bila tengok kita observe betul-betul,
Nak dekat-dekat azan barulah. Itu pun dah nak azan, dah azan pun dia duduk makan lagi kat kedai dalam masjid Asana. Dah dekat azan, orang akan tiup whistle, prit, kedai semua tutup. Kenapa? Orang lelaki tak boleh membeli, sebab ketika itu jatuh hukumnya haram. Itulah surah Jumaat ada sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila berkumandangnya azan Jumaat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au. Perkataan sa'i tu, kita duduk sa'i tu maksud dia berusaha. Berusahalah cepat-cepat. Fas'au ila zikrillah. Cepat-cepatlah pergi menuju zikir kepada Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan urusan jual beli. Itu yang disebut dalam surah Jumaah yang belakang ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu, pergi sembahyang solat Jumaat cepat-cepat, tinggalkan segala urusan berkaitan bisnes, lebih baik bagi kamu sekiranya kamu tahu. Sebelum ni kita tak tahu pahala rupanya Allah nak bagi kepada kita melalui hadis Rasulullah. Allah besarnya pahala. Jadi tepuk dada tanya selera kita lah iman kita. Kita datang awal ke lambat? Lepas PKP, wallahu a'lam. Sama ada kita boleh datang awal macam ni. Alhamdulillah, dalam kebaikan COVID-19 ni, leceh dan sebagainya, rupanya kita dihimpunkan dengan Allah Akbar. Semua dapat pahala, seolah-olah menyembelih, melakukan korban seekor unta. Allahu Akbar. Mana benda yang baik ni mungkin-mungkinlah lepas ni kita boleh kekalkan. Leceh tu memang leceh lah. Sebab apa? Nak kena bawa sejadah, nak kena pakai mask. Kalau tak pakai kan 10,000. Kita bukan seorang menteri je. Marhin ya kita, M juga marhin. Jadi kita tanya ke diri kita, di manakah kita lepas habis PKP ni? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama menyatakan sebenarnya ada 6 waktu, tapi 5 waktu tu disebut secara literal as-sa'ah al-qamisah, tapi as-sa'ah sadisah tidak disebut. Fa iza sa'ada al-imam al-mimbar, apabila imam naik ke atas mimbar, hadarat malaikah, malaikat pun turun, malaikat pun datang. Kita ni alhamdulillah dapat juga pahala yang cukup-cukup besar yang Allah sediakan buat kita. Tapi waktu yang ke-6, apabila imam naik ke atas mimbar, ada hadis yang lain apabila azan berkumandang. Azan pertama, hadarat malaikah, malaikat datang. Malaikat datang buat apa? Malaikat datang untuk menutup buku amalan. Tak dapatlah pahala-pahala yang disediakan bagi orang yang datang awal untuk melaksanakan solat Jumaat. Allah ruginya. Selama ni kita waktu mana? Waktu ke-6 ke waktu pertama? Sama ada kita waktu pertama ke kedua? Sama ada waktu kedua ke ketiga? Ataupun waktu keempat, ataupun waktu yang kelima? Ataupun kita waktu yang ke-6, datang saja, malaikat dah tutup buku untuk mencatat kebaikan. Kata Rasulullah lagi ketika itu, mereka apa? Yastami'una dzikra. Mereka yang datang lambat itu, azan dah berkumandang ataupun imam dah naik ke atas mimbar, yastami'una dzikra. Mereka hanya mendengar az-zikir. Zikir ni peringatan, khutbah. Jadi ayah-ayah, abang-abang, adik-adik sekalian, pahala yang diberikan buat kita terhidang depan mata. Jadi ikutlah diri kita, ikutlah kata diri kita ni, kita nak datang solat awal ke ataupun solat lambat untuk melaksanakan solat Jumaat. Tepuk dada, tanya iman. Tepuk dada, tanya selera. Jadi moga-mogalah dengan mendengar hadis ini kita dapat amal. Amalan itu kita kekalkan setelah habisnya PKP, SOP, COVID-19. Buat masa ni kita semua dapat kebaikan.
buat masa ni kita dapat ganjaran. Alhamdulillah, semuanya tak dapat pahala yang kelima dan juga keempat. Apa dia? Yang kelima tadi telur ayam, yang keempat ayam. Kita semua dapat apa? Alhamdulillah. Kalau tengok kepada yang datang ni, semuanya dapat. Man raha fis sa'atil ula, sesiapa yang datang awal pada waktu yang pertama untuk melaksanakan solat Jumaat, faka'annama qarraba badanah, dia seolah-olah mendapat pahala seperti melaksanakan ibadah korban, iaitu dengan melakukan korban dengan seekor unta. Jadi cukuplah setakat ni. Sekejap lagi azan pun dah nak berkumandang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita diberi ruang dan juga peluang untuk hadir ke solat, untuk hadir ke surau kita ini untuk solat berjumaat pada awal waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi